Lagi banyak jawatan orang tu, lagi lambat masuk syurga. Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Sebab banyak soalan kena tanya. Penghulu pun kena tanya. Semua kena tanya. DO kena tanya. Yang dipetua kena tanya. YDP kena tanya. Termasuk ketua lorong kena tanya. Ketua rumah tangga kena tanya. Dalam rumah tangganya banyak. Kena tanya. Kena tanya. Dia kahwin 4. 4 tu nuntut nanti. Ya, main-main. Itu sebabnya baginda memodelkan watak kelakuannya berdasarkan kebenaran dan integriti, keadilan, kasih sayang, kerendahan hati, kebaikan dan kesabaran. Itu dia. Saya ulang balik. Kebenaran dan integriti 1. Keadilan 2. Kasih sayang 3. Kerendahan hati 4. Kebaikan 5. Kesabaran 6. Maknanya ada tak nilai kita dalam ni? Kadang-kadang tengok, saya insyaAllah integriti tu okey. Keadilan okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang dihormati, lagi dikasih yang berhormat Dayang Norazah binti Awang Soho Adun Ningga. Yang saya hormati Fadil Ustaz Helmi bin Haji Nahrawi, Pegawai Agama Islam bahagian Seriaman. Bahagia Tuan Azmi selaku wakil Pejabat Daerah Seriaman. Begitu juga Encik Abdul Rahman bin Abdullah, pengurusi Masjid Al-Amin dan pengurusi Hikmah Ranting Seriaman. Begitu juga Tuan Temenggung Muhammad Syah bin Acang. Seterusnya, semua yang berkesempatan hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Selamat datang diucapkan. Alhamdulillah. Hari ini kita membicarakan soal kepimpinan. Kepimpinan pemimpin. Rasulullah pemimpin sepanjang zaman. Bak kata orang, kalau hendak memilih cincin, biarlah seukur dengan jari. Kalau kita nak cari pemimpin, biarlah orang yang tahu dan kenal diri. Kapal anjiman dari Cina singgah bermuat si kayu jati. Amal dan iman biar sempurna, tidaklah jadi sesal di hati. Baik-baik belayar malam, arus deras karangnya tajam. Cari-cari malim yang faham, di situ banyak kapal yang tenggelam. Simpan barang di atas lampin sambil diguling bersama kain. Jika amanah jadi pemimpin, tentulah tenang lahir dan batin. Ayat yang pertama, pantun yang pertama tadi. Kan? Kalau nak cari pemimpin, biarlah yang tahu dan kenal diri. Maknanya dia sedar dia boleh ke tak boleh. Dan kalau nak sedar tu, jangan tanya diri sendiri. Kena tanya orang kiri kanan depan belakang. Boleh ke tak boleh? Tanya orang. Macam kalau kita dekat dalam masyarakat, nak tahu kita ni beriman ke tak beriman, Nabi ajar kita. Kan? Sebab Nabi pernah sebut, sungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jadi maknanya dia ni dengan jiran tak baik. Jadi nak tengok beriman tak beriman, tengok kita dengan jiran kita macam mana. Itu sebab kadang-kadang kita nak tahu, kita rasa okey je, tapi suruh orang lain yang tanya. Dia tu macam mana? Dia tu payah. Tak suka betul dia tu. Kalau basuh motosikal tu, tak pernahnya berbaju. Melambak aja macam tu. Yang lelaki lah. Kan? Kalau perempuan accident depan tu. Kan?
Tak berbajunya dengan kain plekat digulung-gulung. Kan? Jadi orang yang dia tak tahu. Macam itulah juga. Nak tahu dan kenal diri kena tanya orang ramai. Itu sebabnya sebelum bertanding ni, kadang-kadang yang jadi wakil rakyat ni dah ada dah bahagian polis, risikan, agensi-agensi, dia dah buat dah kajian-kajian, tanya orang kampung sana, tanya orang sini, tanya pula orang ni, tanya ketua-ketua kaum, tanya, semua tanya. Jadi dah hasilnya daripada kajian tu, ni dia. Siapakah yang dikenaki oleh penduduk tempatan? Kan? Contohlah, tahu dan kenal diri. Kemudian pantun yang kedua, kan? Amal dan iman biarlah sempurna, tidaklah jadi sesal di hati. Sebab apa? Dah buat, yang tu tak boleh ke? Lah baru tahu yang tu salah dari segi agama. Baru tahu yang tu tak boleh rupanya. Aku ingatkan boleh ambil duit tepi ni. Tak boleh rupanya. Kan? Kadang-kadang hari-raya Cina di Semenanjung lah. Kadang cerita kalau tahun-tahun baru Cina. Dekat pejabat-pejabat tu, dia yang tanya dekat Cina tu. Tak ada kelimau tahun ni. Dia yang minta. Bukannya Cina tu yang nak bagi. Dia yang minta dengan kontraktor-kontraktor tu. Pembekal-pembekal tu. Salah ke tak salah? Salah. Kan? Sedangkan dekat luar tu melambak limau jual dengan harga murah sampai tak berbeli. Kita pula boleh minta. Kenapa? Jangan jatuhkan murah kita serendah itu. Kemudian dia kata cari-cari malim yang faham, di situ banyak kapal yang tenggelam. Maksudnya apa? Cari orang yang pandai, cari orang yang berilmu. Sebab banyak dah terbukti kegagalan-kegagalan organisasi yang dipimpin akhirnya jatuh disebabkan oleh tiadanya ilmu. Membawa kepada satu lagi pantun, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu cerita dia. Dan kita sebagai ketua pun kena ada ilmu. Walaupun namanya ketua kaum, walaupun namanya ketua kampung, tak kisah, semua kena ada ilmu. Orang ada TikTok, kita kena ada TikTok. Orang ada Facebook, kita kena ada Facebook. Orang ada Twitter, kita kena ada. Sebab apa? Kita ambil pantau perkembangan semasa. Ilmu kena ada. Supaya tak adalah, tahu tak orang ni? Entah, saya tak tahu. Saya tak pandai sangat benda ni. Tak. Kena ambil tahu. Okey. Tak dengar ke tadi? Kena ulang balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah. Kan? Kicau-kicau tiung batu hinggap sekejap di dahan mati. Memang dah lumrah orang yang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Apa maksud kayu lurus buat titi? Lurus, direbahkan, kena pijak aja. Kena tipu, kena main dengan orang aja. Tu sebab kena ada ilmu. Kan? Dan begitu juga tadi, jika amanah jadi pemimpin, tentu tenang lahir dan batin. Maknanya kalau kita jaga amanah kita, insya-Allah tenang. Tak perlu apa, tak ada yang nak kita risaukan. Ini bila dengarnya SPRM nak buka kertas siasatan, habislah kita. Dia sendiri terasa, dia tak sebut pun nama siapa. Contohlah kan. Jadi itu sebabnya kalau kita ni jaga diri kita, insya-Allah. Jadi Islam adalah agama yang meliputi kan cara hidup yang sempurna, termasuklah dalam bab kepemimpinan ni semua dah diajar. Kehidupan disusun oleh Allah SWT membimbing, membentuk manusia ke arah yang lebih bahagia berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi dasar elemen kepimpinan yang mendorong melahirkan prestasi dan etika yang lebih baik. Akhirnya kepuasan organisasi, masyarakat, rakyat terbela, terjaga, boleh dicapai dengan cara mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Bak kata, pernah Nabi sebut dalam satu hadis, hidup ini, dia kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Penjara bagi orang mukmin maknanya ada peraturan. Dalam penjara, bukan semua tempat boleh pergi, dah kena kepung. Dah dihalang oleh jeriji, kan? Pagar besi ni, tak boleh, nak keluar tak boleh. Kalau keluar pun hanya boleh pergi kat kawasan lapang tu saja, tak boleh rentah pagar tu, tak boleh.
pagar tembok tinggi sebab tak nak bagi kita lari. Makan, bukan semua benda boleh makan. Apa yang dihidang itulah kita makan. Boleh kalau duduk dalam penjara cakap dengan pegawai penjara, minta maaf hari ni saya nak nasi ayam, kalau boleh nak peha. Boleh ke? Tak boleh. Memang kena pukul lagi dengan warden tu mungkin. Jadi ada peraturan. Itu sebab Buya Hamka pernah menyatakan, hidup jika sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maksudnya ada peraturan. Bezakan diri kita dengan haiwan yang tidak berakal. Dan kalau kita tengok sifat karisma yang ada pada Nabi, kita lihat telah pun menjadi satu karisma yang menyebabkan pihak kawan dan lawan semua segan dengan baginda. Kalau kita tengok, baginda mempunyai watak teladan untuk umat manusia. Semua generasi pada zamannya disegani hinggalah ke hari ini. Sampai kalau buat paper pun lah, ceritalah tentang kepimpinan terbaik, mesti tak tertinggal nama Nabi kita. Sampaikan Michael Hart, pakar falsafah politik barat pun memuji Nabi kita. Mahatma Gandhi kata kalau nama manusia ni, yang manusia bernama Muhammad ni masih hidup, tentu huru-hara kekacauan dalam dunia pada hari ini takkan berlaku. Sampai macam tu sekali, orang yang bukan Islam pun membesarkan Nabi kita. Kan? Berdasarkan hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, sesungguhnya watak Nabi Allah ialah Al-Quran. Baginda memodelkan watak dan kelakuannya berdasarkan kebenaran dan integriti. Bila sebut integriti, apakah maksud integriti? Jangan risau. Kalau kita tanya integriti, macam inilah wajah yang saya dapat. Koma, darah tak jalan, tiba-tiba oksigen macam tak cukup oksigen kan. Integriti ni ramai yang salah faham. Dia ingat integriti ni hanya isu rasuah semata-mata. Tak. Kalau kita ikut maksud integriti itu sendiri yang ada pada Nabi ni, sebenarnya maksud integriti adalah kejujuran, ketelusan, kekukuhan, keutuhan. Saya ulang balik. Kejujuran, ketelusan, kekukuhan, keutuhan. Istilah integriti itu sendiri berasal daripada perkataan asasnya, iaitu integer ataupun integer. I-N-T-E-G-E-R, integer ni yang bermaksud dia merujuk kepada kekukuhan struktur binaan bangunan dalam kejuruteraan. Jadi kokohnya binaan itulah integer, kekukuhan, keutuhan sebuah struktur bangunan. Kalau struktur bangunan itu tidak kukuh, dicabut daripada 5 tiang asas tu, dicabut 1 tiang asas, dia masih boleh berdiri, tapi tidak sekuat 5 tiang asas tadi. Kontraktor, dia patut ada 5 tiang asas, dia cabut 1, dia untung berjuta disebabkan 1 tiang asas dia buang. Kesannya apa? Contoh macam bangunan hotel ni. Katalah dia dah siap, kalau ikutkan nak bagi binaan dia tu, dia ada sepatutnya ada 7 tiang asas contohnya. Tapi kontraktor tu pun cerita, kita boleh adjust sikit lah, dia kata. Saya boleh buat murah sikit. Murah, dia cabut 2 tiang asas. Tinggal 5 tiang asas. Bangunan tegak tak? Tegak. Tapi kalau sepatutnya bangunan tu boleh bertahan selama 250 tahun, mungkin dah tinggal 170 tahun saja. Contoh. Dan apa ayat dia? Ayat dia kata, tak apalah, masa tu kita pun bukan hidup lagi. Untuk orang yang tak beriman dan tak percaya pada hari akhirat, dia boleh cakap macam tu. Tapi bila kita Islam, kita beriman dan beramal, sudah tentu perkara seperti ini pun kita akan jaga. Kita percaya akan ada kehidupan selepas mati. Dalam kubur sendiri dah kena tanya, kau dulu kau ejas-ejas berapa banyak kau makan? Kena. Jangan main-main. Integriti ni sahsiah kita. Maka bila sebut kejujuran, ketulusan, keutuhan, kekukuhan, maknanya integriti ni, semua benda-benda baik itu adalah integriti. Datang awal integriti.
Pakaian kemas, integriti. Bercakap dengan baik, integriti. Bersopan santun, integriti. Sabar, integriti. Jujur, integriti. Ikhlas, integriti. Semua nilai-nilai yang baik itu adalah integriti. Bercakap benar, integriti. Bukan cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Wah, nampak tu. Wah. Sebab ambil tak ayat tu Wabi. Sedap ayat tu. Wabi kena pakai tu dalam ucapan Wabi tu. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Ada tak orang macam tu? Ada. Saya tak nak sebut nama dia siapa. Cukup sekadar kita kata manusia tu ada. Jadi macam tu. Jadi tanya balik diri kita ni. Tanya balik diri kita. Kita ni macam mana? Kita masuk kategori mana? Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beragama, tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Jadi ketua kaum. Pernah berjanji tak? Mula-mula nak sign watikah, maka saya dengan ini berikrar tidak akan. Ada tak? Kalau dia langgar janji dia, dia tidak beragama. Tu je hukum dia. Baru tahu berat jadi ketua kaum. Ingat senang. Semua kena tanya. Lagi banyak jawatan orang tu, lagi lambat masuk syurga. Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Sebab banyak soalan kena tanya. Penghulu pun kena tanya. Semua kena tanya. DO kena tanya. Yang dipetua kena tanya. YDP kena tanya. Termasuk ketua lorong kena tanya. Ketua rumah tangga kena tanya. Dalam rumah tangganya banyak. Kena tanya. Kena tanya. Dia kahwin 4. 4 tu nuntut nanti. Ya, main-main. Itu sebabnya baginda memodelkan watak kelakuannya berdasarkan kebenaran dan integriti, keadilan, kasih sayang, kerendahan hati, kebaikan dan kesabaran. Itu dia. Saya ulang balik. Kebenaran dan integriti 1. Keadilan 2. Kasih sayang 3. Kerendahan hati 4. Kebaikan 5. Kesabaran 6. Maknanya ada tak nilai kita dalam ni? Kadang-kadang tengok, saya insyaAllah integriti tu okey, keadilan okey, tang kasih sayang tu kurang sikit. Contoh ni ada orang macam tu. Yang paling susah nak ada kerendahan hati. Itu susah. Susah. Tahniah lah semenjak jadi ketua kaum ni. Terima kasih. Itu lah. Berapa ramai? Tahniah dah jadi ketua kaum. Ini tanggungjawab. Bukan ada apa pun. Banyak Allah Ta'ala tanya nanti. Dengar macam tu. Bagus betul dia ni. Ini tahniah lah jadi ketua kaum. Si delik lah. Gitu kan. Dia saya cakap tu. Tu baru jadi ketua kaum. Kan. Belum jadi YB lagi. Kan. Contoh lah. Jadi mana kata kita kena belajar merendah diri. Itu sebabnya saya ada cadangkan YB, saya cakap gitu. Kalaulah sistem dalam Malaysia ni nak jadi lagi baik, kita buat macam mana. Baru-baru ni saya pergi ke Jakarta. Saya berceramah di kedutaan Malaysia di Jakarta, di Indonesia. Kemudian bila saya nak berjalan nak menuju ke Bandung, saya nampak semua jalan ni penuh orang. Di sini pun apa tu gambar-gambar orang. Pilihan raya ke? Bukan. Dia orang tengah berkempen untuk memilih tahun depan presiden yang baru. Sebab presiden di kebanyakan negara, Perdana Menteri di kebanyakan negara diletakkan syarat tidak lebih 2 penggal. Jadi kalau kita pun boleh buat macam tu bagus. Jadi tak adalah orang yang dah dinosaur tu dia rasa dia nak lagi. Boleh lagi ni. Batuk pun lagi banyak daripada bercakap.
Tak, saya tak cakap orang Malaysia. Saya cakap orang luar negara ni. Contoh. Tak, contoh tu bagus. Alhamdulillah kita tengok. Betul lah dekat Siaman. Dapat pemimpin muda. Lepas tu mendah diri. Saya kalau dia berselisih kat pasar raya, tak perasan dia YB. Pakai macam anak-anak kampung macam tu. Apa penerimaan suami YB sebagai ni? Macam mana gak penerimaan suami? Macam mana agaknya? Saya lupa nak tanya waktu makan tadi. Macam mana YB? YB suami terima dengan baik suami kerja apa? Bisnes. Alhamdulillah. YB nak menadi je. Kalau orang tak beritahu, orang tak tahu dia YB. Sebab gaya YB dia lain. Dia cara datang. Assalamualaikum. Ada macam tu. Tapi YB ni tak. Dia datang. Sampai tu. Assalamualaikum. Tak apa saya duduk sini. Dia betul. Dia orang pakai dalam bahasa biasa dia panggil humble. Dalam bahasa orang putih sebut humble. Itu yang kita nak. Kerendahan hati. Jangan lagak-lagak. Kan? Macam tu. Saya doakan mudah-mudahan YB maintain tenang. Amin. Usah tangkap muat pilih pemimpin. Satu ungkapan membawa maksud kepimpinan mesti yang terbaik. Tak boleh main. Tak apalah, kita bagilah dia ni. Tak apa. Mana tahu dia lagi baik. Mana tahu tu yang susah. Kena tahu. Kena ambil tahu. Dan ketua kaum dah terpilih. Aku ni rasa macam tak bagus sangat apa semua. Belajar jadi bagus. Kita proses belajar. Samsul Debat pun proses belajar. Apa nama saya tak ada ke jatanim parlimen itu? Ada. Saya tolak. Saya kata kalau aku tak tolak, aku tak ada ceramah hari ni. Kena pergi kempen sekarang ni. Hari ni orang yang tak pernah servis motor tiba-tiba tolong tukar minyak hitam motor orang. Tak pernah kayuh sampan tiba-tiba ngayuh sampan sanggup. Tiba-tiba dia paling prihatin. Jenazah. Cari. Ada tak orang meninggal ni? Ada tak orang meninggal? Cari orang meninggal nak bawa. Bukan macam itu. Dia maknanya kita tahu dah dia tak buat pun orang tahu dia tu jenis yang buat. Nampak tak? Macam tu kita nak cari. Kerendahan hati. Jangan sombong-sombong. Jangan lagak-lagak. Samsul Debat terpaksa pakai mask. Pakai cermin mata hitam. Pakai cap. Baru orang tak perasan tu Samsul Debat. Tadi ada seorang haji tu. Berulang kali dah. Dia pergi hotel sana. Datang sini. Dan dia cari Samsul Debat. Rupa Samsul Debat dalam kereta. Dah raun bila dah sampai. Kan? Apapun kredibiliti, tanggungjawab, nilai akhlak yang tinggi perlu. Itu sebab Imam Malik kata nak jadi orang yang hebat kena ada 4 perkara. 4 perkara kena ada. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Keempat, pelita yang menerangi. Saya ulang balik. Pertama, aku tengok bertadi, aku sebut 1.4, kau menyalin apa pun tidak. Aku tengok kau ni. Lepas aku tanya kejap lagi. Kau cuba kau tak dapat jawab. Tolak Makkah. Tak adalah. Tak apa. Dia bangsa ingat. Dia dulu zaman Nabi, dulu seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, Nabi sebut apa dia tu ingat je. Tu hafal. Jadi siapa yang tak menyalin ni bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Nombor 1, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Keempat, pelita yang menerangi. Apa maksud kenderaan yang tangkas kata Imam Malik? Kenderaan yang tangkas maksudnya bukan Camry, bukan Velfire, bukan Alphard, bukannya Land Cruiser, bukan 4x4, Azia lagi lah, bukan. Tapi maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Guna akal. Kalau orang tu macam ni, macam mana nak selesaikan? Kalau tu macam tu, macam mana nak selesaikan?
masalah jalan. Macam mana kita nak pastikan supaya semua dapat manfaat? Contoh kan, sebab difaham, contoh macam di Sarawak ni kan, keperluan dia apa? Jambatan. Saya faham. Saya bila dah pergi ceramah, pergi kat Sarawak ni, saya tak tahu, saya dah tak rasa saya macam orang luar. Saya rasa macam orang Sarawak. Tinggal belum pandai kelakar Sarawak lagi. Sikit-sikit. Kan? Tengah belajar ni, kata orang ada yang cakap kalau nak cepat pandai kena cari orang sini. Untuk ajar. Jangan salah faham, ayat saya belum habis. Jangan. Bila berceramah, saya pernah pergi ke Matu Daro tu. 2 kali feri baru sampai. Dan di sinilah saya jumpa signboard yang tak ada di Semenanjung. Awas, di sini ada buaya. Di Semenanjung tak jumpa signboard tu. Sebab di Semenanjung tak payah ada signboard, memang dah banyak buayanya. Ya Allahu Akbar. Saya sampai pergilah ke Serian tu, pergi ke Taman Buaya tu. Punya rindu dah lama tak tengok buaya. Kan? Tapi buaya yang besar-besar tak best, susah nak jumpa. Buaya yang besar-besar semua dah keras. Dah jadi replika kan? Yang bergambar macam ni. 2 kali. Dan bayangkan, bila saya sampai kat satu daerah tu kan, saya kata, baru saya faham. Bila sampai 2 kali feri, maknanya tu sebab keperluan jambatan di Sarawak. Ya, tu sebab federal, kerajaan pusat kena cepat luluskan, bantu. Sebab bila jambatan-jambatan ni siap, maka lebih laju rancak pembangunan akan berlangsung dekat kawasan-kawasan pedalaman. Saya pergi Sabah lagi lah. Di Sabah, ya Allah, berzikir. Dulu masa sebelum jalan Penboni, siap kan, saya datang ceramah dekat sini. Berzikir sebelum sampai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bila sampai ni, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Dalam bulan puasa. Sampai-sampai terus nak berbuka, baby. Tahu dia bagi saya berbuka nak makan apa? Obor-obor. Saya manalah biasa makan obor-obor tu. Saya terbayang obor-obor kat laut tu. Itu ke dia? Ni obor-obor Ustaz. Obor-obor. Saya makan sikit je. Lepas tu sampai Ustaz, yang ni bubur pedas Sarawak. Sampai isyak tak jumpa pedas. Sebab pedas Negeri Sembilan lain. Pedas Negeri Sembilan tu berasap telinga. Yang ni bolehlah makan. Saya pun kena tegur lah dekat ni. Dekat ada seorang imam ni tegur saya. Sikit je makan Ustaz. Saya berbuka memang tak makan banyak sangat. Yang sebenar aku tak makan obor-obor. Lepas tu dalam perjalanan balik, sekali lagi sikit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gelap ni. Dalam gelap-gelap tu, lala sampai dekat Pasar Satok, berhenti makan mi kolok mangkuk merah. 3 mangkuk aku makan. Pukul 2 balik dekat hotel, dah 2 pukul 3, tak tidur dah sebab pukul 5 nak pergi airport dah. Bayangkan dulu punyalah selalu datang Sarawak ni. Terima kasihlah orang Siaman, tapi tadi dah janjilah lepas ni nak pergi ke Lingga pula. InsyaAllah. Kalau boleh saya bawa sahabat saya sekali. Kita buat forum 2 Syamsul. Samsul debat dengan Samsul, rau bau dia. Boleh? Boleh ya? Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin-bikin. Saya dah beritahu, terpulang pada YB. Ya, okey. Okey. Jadi, kita jangan sebab tanggapan masyarakat tak nak kepimpinan tadi. Kita tengok yang pertama tadi. Kenderaan yang tangkas, akal fikiran cerdas. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, bukan rumah bungalow. Bukan rumah banglo. Bukan rumah semidi. Bukan rumah sebiji-sebiji itu. Tak. Maksud rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Nak pula jadi ketua kaum, bukan semua orang suka kita. Ada orang depan kita salam, cium tangan, cucuk.
cium tangan. Punya ciumnya. Ya Allah, teruk betul orang ni. Dia punya membodeknya kan. Tapi belakang kita, dia kutuk kita macam-macam. Itu biasa jadi pemimpin. Kalau tak nak kena kutuk, tak jadi pemimpin pun kena kutuk. Kan? Samsul Debat kena. Samsul Debat tu tak ada 5,000 memang dia tak datang. Siapa cakap? Memandai je. Tapi saya kalau orang bagi, saya ambil. Saya tak tahu lah. Tapi tak pernah lah saya jadikan syarat. Orang bagi 5,000 saya datang, orang bagi 10,000 saya datang. Orang bagi 1,000 saya datang. Orang bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali, tak datang dah lepas tu. Jauh datang RM50 aku bagi. Tak adalah. Tapi kalau dia siap tiket flight apa semua, alhamdulillah, syukur kan. Iya. Kadang-kadang orang cakap, biarlah orang cakap, tapi kita kenal diri kita. Penilaian manusia ke yang kita nak kejar? Tak, penilaian Allah tu yang lebih penting. Orang puji kita tak jadi apa pun tu sebab ada satu pepatah Cina menyebut, tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu lah. Macam pandai sangat cakap Cina. Kan? Pepatah Cina dia menyebut, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Mana orang yang tegur kita? Bagus. Alhamdulillah. Ada orang tegur kita supaya jadi lagi baik. Ni orang kutuk kita marah. Sabar. Woman tu si Sharon. Kita semua ibarat satu keluarga. Cuk ni cankung. Good luck. Sebenarnya tu je yang tahu pun. Kan? Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Bila makan, tertib makan. Saya perhati je YB makan tadi. Mula-mula dia tak ambil nasi lemak, dia ambil telur dulu. Betul YB? 2 pula tu, biar balance. Dia letak sambal atas telur tu. Okey. Baru dia letak nasi. Tertib. Jadi aku tak tahu nak mula dengan apa. Tadi aku ambil je kek lapis tu je tadi. Iya tak? Nampak tertib. Cara makan. Contoh kalau kita dekat meja makan, jangan habiskan makanan kita cepat sangat kalau orang lain belum habis. Slow-slow. Takut orang lain tu terasa dia makan banyak. Kalau kita rasa nak makan sikit, perlahankan kelajuan kita. Ini tak, dia habis, dia basuh tangan. Tengok orang. Orang terasa macam, yelah kau dah habis, aku banyak lagi ni. Dia terasa tu. Lagi satu, bila makan, kalau lauk tu jauh, jangan bangun ambil. Sampaikan pergi ke sebelah sana. Jangan. Caranya, boleh tolong hulurkan lauk tu. Macam tu. Boleh minta nasi sikit. Malam tadi aku dengan ustaznya. Air ada tak air lagi? Dia tuang air tapi cawannya dia biar kat sana. Aku kena bangun ambil cawan macam ni. Contoh. Itu terpaksa. Iya, betul. Lagi satu lagi, hormat tetamu. Ini semua adab. Nampak tak? Tertib. Itu cakap tadi. Akhlak yang baik. Tak meninggi suara. Kan? Ini cakap sikit marah. Sudah datang jumpa saya. Apa hal balik macam tu pula? Jangan. Ya ke? Dia cakap macam ni. Dia kata kan dia kata YB macam ni. Dia kata YB macam tu. Jadi YB pun cakap, ya ke? Tak apalah. Biarlah dia cakap. Hati sakit tapi tak apalah. Tak apa, biarlah. Dia kan manusia juga. Tu penilaian dia. Biarkanlah. Lembut aja. Orang semua cakap baguslah dia. Tapi dia tak tahu dalam bilik air. Dia tak tahu. Dia tahan ni. Tanyalah YB. Sepanjang YB kempen itu berapa malam YB masuk bilik nangis. Betul tak? Penat. Tak boleh tidur. Dia baru nak tidur. Nak bangun dah. Pergi kempen dah. Susah jadi ketua. Kan?
Tapi itu dia, akhlak kena jaga. Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kena jaga. Nampak tak? Macam orang datang meminang, kalau orang Negeri Sembilan ni dia banyak kata adat. Kan? Tapi bila dia cakap-cakap tu, contoh dia kata, berapa hantarannya? Kadang orang tanya, hantarannya berapa? Kebetulan pula kita tak tahu, kita tak boleh cakap, entah tak tahulah. Tak boleh jawab begitu. Arwah ayah saya pernah jadi keadaan macam tu, hantarannya berapa? Abah saya tidak pula diberikan penerangan berapa hantarannya. Dia jadi juru cakap. Maka jawapannya apa? Saya ni nak kata adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Maknanya tak tahulah tu. Faham? Tapi kita tak boleh sebut tak tahu. Faham? Kata dia tu, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itu dia. Kek mana anjing menyalak, kat situ biar awak memanjat. Maksudnya apa? Sesuaikan diri dengan keadaan tempatan. Kalau orang di situ tidak berpantun, usahlah kau berpantun. Huru-hara kawan tu nanti. Hajat di hati, hendak menyunting bunga di taman. Kita pun bincang. Ada taman ke kita? Yang seorang tu faham maksud bunga tu perempuan dalam rumah ni. Bunga yang mana satu? Bunga yang sudah lama tak dipetik orang. Berlarilah ibunya ke dapur. Sebab ibunya dah lama tak disunting. Ibunya ibu tunggal, melepas anak daranya. Sebab salah faham. Allahu Akbar. Cakap biar jelas. Kan? Kita sesuaikan diri dengan keadaan. Bak kata pepatah, di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kenapa pula mengaum? Kau ingat harimau tak kenal kau siapa? Nampak harimau, aum, memang hilang kepala kau. Confident ni mengaum. Nampak harimau, nampak kambing tak apalah, mek boleh lagi. Nampak harimau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu. Silap-silap tak jadi harimau tu makan. Confidentnya ketua kaum ni. Mengaum. Aum, memang hilanglah kepala lepas tu. Kan? Jadi itu akhlak yang baik. Hormat menghormati, tertib, rendah diri. Itu ciri Nabi. Dan begitu juga yang keempat, pelita yang menerangi. Maksudnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kena ada, kena belajar. Belajar ni secara formal ataupun tak formal. Macam kita dah jadi ketua kaum, kita kena belajar lah. Macam sekarang, orang dah gunakan media-media sosial. Kita pun kena ada media sosial. Tengok balik. Sekarang ni setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp. Dia dah mesej lah malam tadi dengan grup dia. Esok pakai baju apa? Pukul berapa nak tunggu ni? Pukul berapa nak gerak sama ke tidak? Dia bincang dah dalam grup WhatsApp. Kan? Yang seorang tu pula tak pernah jawab dalam grup tu. Tak tahulah dia hidup lagi ke tidak dalam grup tu. Kadang-kadang dia tak jawab, dia buat ni je. Kadang sampai ke ujung. Tak. Jadi empat-empat tu kena ada. Jadi peliharalah. Menjadi pemimpin ini adalah memelihara amanah Allah, melantik pemimpin, bertanggungjawab untuk memelihara amanah, kebajikan manusia, memastikan keselamatan rakyat dari dizalimi musuh, menegakkan keadilan, memastikan ketenteraman negara dan rakyat daripada segala kerosakan, kemusnahan serta kemudaratan. Saya ulang balik. Memastikan, melantik pemimpin ini untuk bertanggungjawab memelihara amanah.
kebajikan manusia, keselamatan rakyat daripada dizalimi musuh, menegakkan keadilan, memastikan ketenteraman negara dan rakyat dari segala kerosakan, kemusnahan serta kemudaratan. Contohlah kan, yang paling sedih lah kita tengok kan. Contoh kita tengok negara Korea Utara. Negara Korea Utara hidupnya sangat susah. Saya pernah pergi ke Korea Selatan. Saya dapat tinjau lah dengan Tuan Pong, dapat tengok Korea Utara. Kita dapat tengok model rumah di Korea Utara. Sangat kecil. Kecil saja. Perabot memang tak ada. Mereka tak ada kenderaan yang hanya golongan tentera yang berpangkat-pangkat je yang boleh naik kereta. Kebanyakan basikal. Negara dia sejuk. Ketika Korea Selatan bagi bantuan kepada negara Korea Utara, kalau dia bagi bantuan dalam bentuk duit, akhirnya pemimpin yang ambil untuk bantu rakyat yang susah. Tujuan bagi bantuan untuk rakyat susah. Duit itu digunakan untuk memperkasakan teknologi nuklear dia. Rakyat tak rasa. Bila bagi pula dalam bentuk, kalau macam tu bagi duit, kita bagi makanan. Bagi bekalan makanan kepada rakyat Korea Selatan. Rakyat Korea Utara. Dapat tu, dia jual pula dapat duit tetap untuk memperkasakan teknologi nuklear dia. Rakyat tetap menderita. Maka apa yang berlaku? Ramailah rakyatnya sampaikan sanggup berenang-renang merentasi lautan sebab nak pergi ke negara seberang. Kalau nasib tak ditangkap tak apa, sampai ke negara China, kadang-kadang di sempadan tu negara China, dia sampai ke China, ditangkap di sempadan, dipulangkan balik ke Korea Utara. Bila sampai ke Korea Utara, hukumannya apa? Bunuh. Bayangkan sampai tahap itu. Jadi kita kena memelihara nasib rakyat kita, masyarakat kita. Dan tanggungjawab tu bukan tanggungjawab Perdana Menteri saja. Perdana Menteri, di bawahnya ada menteri-menteri. Menteri-menteri, bawah tu ada kementerian. Kementerian ada pelbagai kerajaan. Kerajaan ada pula bawah tu ada agensi-agensi yang berkaitan. Kita tak boleh letakkan semua di bahu. Tu sebabnya kita lantik ketua kaum, kita lantik penghulu, kita lantik ketua kampung, kita lantik agensi-agensi tertentu untuk bantu melicinkan urusan pentadbiran sesebuah negara. Jadi jangan ingat, alah aku ni ketua kaum saja. Tak, penting. Semua penting. Macam tubuh badan kita ni, kan? Tiba-tiba satu tak function. Bengkak, go out. Gaut. Makan seafood banyak, bengkak. Kaki sebelah. Macam mana? Yang bunyi sakit kat mana? Bunyi kat mana? Mulut. Aduh. Dengan muka. Sakit kat kaki? Tak ada. Aduh, kaki ni bunyi lah dia. Nampak tak? Itu sebab seluruh tubuh badan kita ni semua kena function. Kena berfungsi. Saya pernah cerita, selalu saya cerita dalam ceramah saya. Sepupu kepada ibu saya. Dia nampak ada orang aksiden di seberang jalan. Dia parking motosikal dia, dia melintas jalan nak tolong orang aksiden. Dia kena langgar. Koma 3 bulan. Koma ni apa? Berhenti sementara. Kalau full stop mati. Koma ni berhenti sementara, dia tak sedarkan diri 3 bulan. Selepas 3 bulan, tubuh badan dia semua elok. Tangan, kepala, kaki, hidung, telinga, tubuh badan nampak macam tak aksiden. Tapi Tuhan tarik satu nikmat dia. Nikmat tu tak nampak kat tubuh badan ni. Nikmat dia kat mana? Nikmatnya dekat saraf lidah dia. Iaitu lidah dia tak rasa apa-apa. Masin ke, masam ke, manis, tak rasa dah. Semua sama. Pedas pun tak ada. Tiba-tiba dah sikit perut je. Susah nak rasanya kalau kita tak boleh rasa manis, masam, masin, pedas. Susah lah. Susah. Dia sendiri lempar pinggan ni masa mula-mula dia rasa dia tak rasa apa tu, mula dia kecewa sangat. Itulah ujian tu dia. Tuhan baru tarik sikit. Tuhan tarik tu sebab kita kena syukur. Tuhan bagi dekat tubuh badan kita semua automatik. Ada ke manual? Kembang kempis hidung kena tekan. Nak laju ke nak slow tekan. Tak laju. Tak. Jantung kita pump sendiri ke automatik? Automatik.
Bila kita lari, berlari, duduk dekat dalam tu, duduk, depan automatik. Bayangkan kalau dengar ceramah ni, dekat hospital masa lahir dulu, doktor dah tanya, nak automatik ke nak manual? Manual lah doktor, murah sikit. So kita pump sendiri, pergi kerja pump sendiri. Apa khabar? Sihat? Nah, laju dia tak. Dengar ceramah pula kan, sambil-sambil dengar ceramah tu pegang semua. Oh, mesin kau tu dah tukarlah pemegang dia tu, handle tu boleh tukar je ke. Pura-pura dengar ceramah, kena pula penceramah tu ngantuk sikit kan. Lepas tu lupa pump. Dah meninggal seorang. Dah seorang meninggal. Jadi setiap kali ceramah dia akan tanya, berapa ramai meninggal hari ni? Hari ni tak kurang 8 orang. Oh, tak boleh panggil dalam ceramah ni. Ramai meninggal ni. Kan? Tak, semua Tuhan bagi kita tu. Tu sebab kita kena jaga. Ya? Menurut kepada pandangan Al-Mawardi dan Al-Ahkam Al-Sultaniyah, meletakkan syarat menjadi pemimpin harus mempunyai 7 perkara. Yang pertama, kena ada keadilan, keberanian. Dia tak boleh main ikut je. Ada pandangan suara kan. Jangan, okey bos, alright, betul tu, saya setuju, untuk baik hidup. Tak ada hidup saja, tak ada mati, hidup je. Tak, kalau ada pandangan, bagi pandangan. Tapi janganlah cara nak melawan. Ada hikmahnya, cakap dengan cara baik, bersopan santun. Boleh tak kalau saya bagi satu pandangan? Saya rasa cadangan tu sangat baik dah, tapi boleh tak kalau kita tambah baik lagi dengan cara macam ni? Itu pandangan saya lah. Kalau boleh dipikirkan. Oh, nampak? Susun ayat dengan sebaik mungkin. Cakap dengan baik. Kan Nabi pesan, kalau kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, bebek kamu diam. Tapi dalam hal kebenaran, kita kena cakap. Ketiga, mempunyai ilmu. Saya sebut dah tadi. Keempat, mempunyai idea yang bernas. Jangan datang mesyuarat, sibuk cerita benda yang sama je. Bentang paper. Waktu saya jadi pegawai dulu, saya jadi pengarah undang, saya jadi pengarah undang. Ahli-ahli majlis yang datang mesyuarat, kita letakkan syarat. Datang jangan sibuk nak beritahu lah jalan berlubang, lampu tak menyala apa semua. Itu bukan kerja ahli majlis. Kalau setakat nak beritahu jalan berlubang, nak beritahu lampu tak menyala, tak payah buat meeting, telefon pegawai, boleh settle. Dalam mesyuarat, ahli majlis datang, bentang paper, apa yang dia nak buat dekat kawasan yang dia jaga. Nak buat program ni, nak buat program gotong royong perdana, nak buat program yang memperkasakan, buat pertandingan futsal, nak bawa golongan remaja ni kepada program ni, memperkasakan pengetahuan dalam bidang IT. Contoh, buat seminar kerjaya supaya anak-anak muda boleh datang tengok apa peluang kerjaya yang dia boleh ceburi dekat Sarawak ni rupa-rupanya. Contoh. Kan? Bayangkan. Banyak sebenarnya yang kita boleh buat. So, kita punya idea yang bernas. Sentiasa bagi cadangan. Kadang-kadang gotong royong atau boleh buat gotong royong. Sudahnya tak jadi gotong royong. Dia jadi royong gotong. Bila ajak PBT, Majlis Perbandaran, Majlis Bandara yang Majlis Daerah datang, sudahnya Majlis Daerah tu yang bersihkan kawasan tu. Bukan orang tu. Dia ambil gambar aja pegang cangkul. Lepas tu ambil simbolik tanam pokok. Lepas tu keluar, alhamdulillah, berjaya juga selesai melaksanakan gotong royong hari ini. Itu royong gotong namanya. Kalau gotong royong bekerja itu sebabnya saya beritahu, saya cadang pada bos saya dulu, saya kata sebagai pengarah undang, saya cadangkan supaya bila berlaku majlis gotong royong, kita bagi insentif pada setiap ketua persatuan penduduk tu, kita bagi insentif RM500 ke RM1,000 untuk jamuan, untuk kemah, untuk apa. Tetapi pihak PBT hanya akan membekalkan logistik dan peralatan sahaja. Kita tak akan siapkan tenaga kerja. Buat sendiri. Pegang cangkul, bereben, ada reben dekat cangkul. Kan? Iya. Betul, kan? Kemudian sempurna panca indera yang kelima. Keenam, tidak cacat anggota. 7, berasal dari keturunan yang baik. Kan? Pengukuhan ciri kepimpinan ini diperkuatkan lagi oleh Al-Farabi
Al-Juwaini dan Ibnu Khaldun bahawa kelayakan menjadi seseorang pemimpin tak lama mempunyai kesempurnaan fizikal dan mental kena sempurna. Tak bolehlah orang yang mengahnya tak boleh. Risiko. Kemudian ilmu pengetahuan luas dan mempraktikkannya. Berlapang dada menerima kritikan. Nampak tu? Bersedia terima kritikan. Orang cakap dia tak bagus, dia ni tak pandai, dia ni. Terima. Sabar. Berani mempertahankan kebenaran, memastikan golongan yang lemah dijaga, bersifat sederhana dan tidak bermewah-mewah. Saya ingat tu sebab YB tu pun dia tunjuk simple aja. Tudung pun tudung bawal. Tudung bawal yang ada fashion sikit lah. Orang perempuannya kan macam fashion tudung tu. Ada yang sarung, ada yang tarik, ada yang macam ni. Saya tengok ada orang perempuan tu kena lempak, tarik, lilit, pak, sini. Sangkut sini, cari paku. Letak, pak, tarik, pak, rantai, zam, tarik, sempap. Nah, beludar je ni Buka-buka tudung tu mau jadi kenopi tu. Besar betul lilitnya. Kan, simple pun tak apa. Betul macam saya pun suka simple je. Saya bangga pakai baju ni. Batik Sarawak ni saya tempah dekat Seremban, tapi kainnya beli di Sarawak. Cantik pula bila dah siap. Mahal ni. Beli kain tak apa mahal, tempah lagi mahal beli kain. Kan? Saya beli 2,5 meter, rupanya tak cukup. Tu yang jadi lengan pendek tu. Semenjak ialah OKU kan. Tinggi. Orang kelainan upaya tinggi. Saya dengar lah tadi, cakap-cakap tadi. Bukan tak dengar. Tingginya. Salah ke aku tinggi? Cakap. Buka aja mas dalam TV nampak tua kan. Kau hajar betul. Tapi saya sabarlah, saya sabar. Saya maafkan dah, saya tak ada masalah, okey. YB tak tahu waktu saya pergi ada satu restoran laksa Sarawak di Kuching. Ada yang non-Muslim tegur saya, nak ambil gambar boleh? Saya kata, tak salah orang kan? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, bukanlah, saya kata. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi bila masuk bilik air tu tengok jugalah entah mana yang sama. Malam tu dia tag saya balik dalam Instagram. Bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Dia tulis balik dalam Instagram tu. Baru dia perasan. Malam tengok lain. Alhamdulillah lah, saya seronok di Sarawak ni. Yang non-Muslim pun ramai suka dengan camah saya. Ramai sangat orang yang edit kan. Itulah dia. Jadi tidak bermewah-mewah, menghormati para agamawan dan agama lain. Nampak? Dengan agama lain, tidak menghina fahaman-fahaman dan agama lain, menghormati. Itu sebab orang tak boleh nak kacau, tak boleh nak tiru. Model Sarawak ni hebat betul. Sebab walaupun dia berbagai kaum, kan, bangsa, suku kaum. Di Sabah Sarawak lebih 30 suku kaum. Bayangkan. Tapi mereka berjaya hidup dengan baik, aman dan tenteram, bekerjasama. Itu sebab dia ada istilah ketua kaum, KK. Dulu situ KK Kota Kinabalu je. Ketua kaum yang jaga kepentingan kaum. Tak kira siapa, jaga semua. Jangan kita susah hati. Alamak, saya ni Islam. Dia ni bukan Islam, dia buat bicara agama. Kita pergi sekadar menghormati. Bukan kita nak buat benda-benda yang tu. Bukan etikat kita tak terganggu. Kan? Pergi setakat yang kita boleh pergi. Ambil tahu. Rakyat di bawah. Ambil tahu. Kepimpinan yang taat kepada Allah dan begitu juga mengurus sesuatu tugas yang melibatkan keselamatan dan kepentingan negara dan organisasi. Imam An-Nawawi pula menjelaskan terdapat 21 ciri kepimpinan. Ni. Ada 21 pula. Antaranya beriman pada Allah dan Rasul, beramal soleh, jaga solat,
Merasa takut pada peringatan Allah. Takut nak langgar peringatan Allah. Memimpin dengan melahirkan sifat adil. Amanah. Tidak menipu atau berbohong. Contohnya dia sebut. Haujana tauruna falabantin faurutin falabarin. Apa maksudnya? Cari maksud ayat itu. Haujana tauruna falabantin faurutin falabarin. Apa maksudnya? Sesungguhnya pernah disebut haujana tauruna falabatin faurutin falabarin. Kita mau dahsyat betul. Bukan ayat Quran tu. Bukan hadis pun. Bahasa Arab pun bukan. Lah, habis apa tu? Rupanya jawi yang diletakkan baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawawrawaunun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin perut falaparin lapar. Itu tu. Jadi bila orang berbohong dengan keyakinan, kita ya Allah hebat betul. Hati-hati. Ramai tak orang berbohong hari ni? Ramai. Itu sebabnya lah pada pilihan raya yang berlangsung ni, tak kisah satu Malaysia, saya selalu pesan. Saya kata satu je. Bila berkempen, cerita apa yang kita nak buat. Apa objektif kita. Apa matlamat kita. Jangan jatuhkan peribadi orang. Jangan kita hina-hina orang. Jangan. Itu bukan caranya. Ya? Kadang kesian tengok orang terlampau terdesak, habis dikutuknya. YB apa tak kena itu? Orang pihak lawan bagi macam-macam. Tu nangis seorang tu. Depan orang, siapa? Biarlah. Iya, saya dulu kena berbakul-bakul kena. Masa saya berucap dulu, balik kena berbakul-bakul kena. Itulah macam-macam. Tapi kita ikhlas, kita menyampaikan apa hasrat hati kita. Sudah. Kan? Kena terima. Kemudian benar. Kemudian berilmu. Tidak zalim, tidak menyesatkan, tidak mementingkan diri sendiri, berjasa. Cuba tabur bakti. Tidak menyulitkan keadaan, tidak sombong. Tak sombong. Kita nak sombong dengan apa? Apa sombong? Sombong tak jadi apa. Sampai masanya kita akan berakhir juga. Berapa kali dah bertukar ketua kaum? Cakap. Sementara. Betul tak? Oh, dia pejabat tu dekat pejabat daerah tu, dia nombor 1 tu. Ya ke? Tiba-tiba dekat masjid, dekat ujung tiang tu ni. Kenapa tu? Dia pencen. Sampai masa Samsul debat dulu pengarah undang-undang dan penguasaan, merangkap penasihat undang-undang, legal advisor. Sampai masanya ada kad pesara. Sekarang aku tunjuk kad tu dekat hotel tu, dapat diskaun 10%. Kalau pergi teater in, nampak muka aku tu bagi diskaun, tak sempat tunjuk kad. Teater in tu ramai korang duduk. Selalu tu teater in tu agaknya dulu wayang Ya, wayang lama ya. Saya lalu tu. Sebab saya search tu dekat Google tu, mana hotel yang ada dekat area Seri Aman tu. Keluar teater in. Dalam bilik ada wayang. Agaknya lah. Kan? Ya, jadi kita jangan sombong. Sampai masanya kita akan kembali kepada fitrah kita. Orang penyanyi yang lagunya sedap tu dulu pun tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi dah. Dulu note dia tinggi sampai ke langit, dia tak boleh dah sampai. Kalau dia paksa juga sampai ke langit, dengan dia ke langit, tak boleh dah. Betul tak? Dulu Suzana, marilah sayang adik, dah tak ada dah penyanyi tu. Zai, dah tak ada dah penyanyi tu. Nampak?
Sekarang yang menyanyikan semua gagap-gagap je. Awak kat mana? Awak kat mana? Kerana cici bercakap elok menyanyi gagap apa? Bercakap slow, jangan cakap laju. Ya, bayangkan tu. Pelik betul lagu-lagu sekarang kan. Iya. Kadang-kadang saya tengok orang tua tu dekat dalam TikTok tu, dia punya lagu ringtone tu dahsyat. Dengarkanlah. Hari raya dah tak jadi kerja, semua ngemphone dekat ruang tamu. Dengarkanlah. Ada satu lagu tu, Siko bagi dua. Allahu Akbar, dahsyat sekarang. Semua teknologi sekarang. Tu saya jumpa makcik tu, tak padan dengan tua makcik tu, bergambar dengan saya. Dia gambar beli ustaz, boleh. Saya pun macam ni lah. Makcik tu keluar pada telekung macam ni. Mini love. Saya pengaruh media sosial teruk betul. Macam-macam sekarang. Tu belum cerita lagi, saya jumpa dekat Rompin, Pahang. Bergambar, saya dengan ketua kampung duduk dekat depan dengan ejekan lelaki. Makcik-makcik tu berdiri kat belakang. Tengah bergambar, makcik kat belakang tu bersuara. Free size. Saya pandang apa pula free size pula. Alah yang macam ni itulah. Itu freestyle makcik. Tapi dia confident free size tu. Yang badan besar tadi kecil hati. Free size macam mana nak free size, saya kata. Dia kadang-kadang dengar diulang dah bunyi lain. Samsul debat ni dah okey dah. Saya dah buat macam mana? Yang minat saya ramai orang tua. Nak ambil gambar boleh makcik, marilah ambil gambar. Bergambar. Ada sekali dekat Politeknik mana, dekat Melaka tu, ada budak tu, asyik baik, ada yang muda. Samsul debat kan. Mak saya minat betul, mak dia yang minat bukan dia. Okey je. Jangan kita sombong. Sementara. Kemudian tidak mengharap dan meminta-minta jawatan. Jangan minta-minta. Tapi kalau dah dipilih, terima sebagai suatu amanah. Ini amanah. Kita kena ingat, ini amanah ya Allah. Ini bukan untuk aku banggakan, ini amanah. Kalau kita cakap, kau baguslah jadi ketua kan, seronok tadi. Kalau kau nak, kau ambil lah. Kita cakap kau ni. Kalau kau nak ambil lah, aku pun nak. Berat sebenarnya tanggungjawab ni. Macam tu cakap kau orang. Kan? Tidak menerima rasuah dan balasan. Tidak menggelapkan harta. Tidak menggelapkan wang. Memakmurkan rakyat dan negara, dan setiap keputusan tidak melulu dan mengikut hawa nafsu. Maka akhirnya kita melihat bahawa kejayaan seorang pemimpin itu bukan atas nama kuasa dan jawatan, tetapi ia meliputi kesempurnaan seseorang pemimpin dari sudut kepribadiannya yang tercermin daripada jiwa yang murni dan akhlak sesama manusia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi pemimpin bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam tu. Jadilah orang yang baik. Sebagai penutup, inilah ayat yang paling ditunggu-tunggu pada hari ini. Sebagai penutup, ada yang tidur? Ada. Mana yang nak hilang ngantuk? Malam tadi saya dah ajar dah. Cara nak hilang ngantuk, bila berucap dekat depan, baca doa ni, insya-Allah hilanglah mengantuk orang yang mendengar. Pada yang dah tahu, ingat. Mana yang belum tahu, doa dia senang aja. Pernah tak? Tak pernah dengar. Mungkin doa dia senang. Baca ayat ni, insya-Allah yang mendengar akan hilang ngantuk dia. Segar terus. Doanya berbunyi wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kalau orang tu dah tidur, dia dengar wabillahi taufik tegak, dah habis ke? Bangun dia. Segar. Tapi saya belum baca doa tu lagi. Tapi saya nak tutup dengan pantun. Buka dengan pantun, tutup pun dengan pantun.
Pantun tentang pemimpin yang berwibawa. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh tidak goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Itu pemimpin amanah. Kedua, pemimpin yang berani. Kuala Lipis di negeri Pahang, jauh dari Tasik Bera. Jangan ditakut jantannya orang, hidup mati di tangan yang esa. Ingat Webi, yang takut. Cakap aja. Pemimpin yang pengasih, pemimpin yang adil. Berdayung mudik ke Kuala Sepat, kolek bocor di kayuh juga. Kalau menimbang sama berat, kalau mengukur sama tepat. Pastikan adil. Pemimpin yang pengasih, duduk jebat bersila panggung, satria pembela paling terulung. Karam di laut jadi pelampung, lumpuh di darat jadi pendukung. Maknanya susah senang kita sama-sama. Tu sebab kata kita ni pengasih, tak kira orang susah kita pun susah sama. Kan orang ni kena banjir, kita pun sama rendah sama banjir. Orang ni tanah runtuh, pergi sama-sama cari, bantu buat carian penyelamat. Kita pun tak tidur sama ni, sama rasa denyut nadi orang bawah. Macam mana? Ya. Itu yang bila saya pergi berceramah dekat satu kampung di Sabah tu, saya sedih sangat. Ada satu kampung di Sabah saya pergi. Ya Allahu Akbar. Jalan yang lagi teruk daripada jalan Pembonio yang saya cakap hari tu, yang masa jalan gravel tu, lagi teruk daripada tu. Sampaikan ada dalam kampung tu kena keluar. Bayangkan daripada pekan yang paling dekat nak masuk dalam 2 jam kalau naik kereta biasa. Kalau hujan lebat dia orang takkan masuk sebab tahu air akan naik bertakung semua, lagi bahaya, dia tak boleh masuk. Sampai tahap tu. Dan ada yang berlaku macam mana? Orang tu sakit bersalin, ambulan bawa masuk dah keluar, berterentak-terentak, beranak terus dalam ambulan, pusing balik masuk dalam kampung, tak jadi pergi ke hospital. Dan yang paling saya sedih, ada satu kampung bersebelahan bawa jenazah anak berbatu-batu jalan kaki sebab ambulan tak boleh masuk sebab tak ada jalan yang sempurna. Kan yang tu yang kadang-kadang kita kena tengok kan. Peristiwa ni kat Sabah lah yang saya tengok hari tu. Saya tak nak sebut tapi saya dah share kan gambar video tu, saya share kan yang saya masuk tengok kawasan kampung. Lepas tu bergaduh sama dia. Ini salah kerajaan ni, ini salah kerajaan ni. Kenapa nak salah menyalahkan ni? Fikir cara nak selesai, bukan suruh tunjuk salah siapa. Fikirlah nak selesai. Sekarang kita kata siapa yang menjadi wakil rakyat kawasan tu, bawa kepada atas. Kalau tak boleh selesai, bawa kepada kabinet kerajaan pusat, bawa. Yang penting kena selesai. Bertahun-tahun. Berapa puluh tahun keadaan dia macam tu. Tak ada perubahan langsung. Sarawak at least nampak. Ada jalan, dah siap dah jalan Pembonio, at least jambatan-jambatan pun setiap tahun bertambah jambatan. Saya ingat saya naik sama jambatan kat Sebuyau. Terkejut saya, dia boleh lepak kat tengah jambatan tu berbual sama dia kat situ, macam tak ada apa-apa je. Kita pula mengelak dia yang berbual tu. Ya, tapi berjaya mengurangkan masa perjalanan kan. Kemudian pemimpin yang amanah. Ni pantun pemimpin yang amanah. Makan sirih berulas pinang, pinang berasal dari jertih. Meskipun hanya sehalus benang, tetap dijelas ke mana alih. Ke mana kita menggerakkan sesuatu perkara, duit, perbelanjaan dan sebagainya, semua perlu diperjelaskan. Dan akhir sekali pemimpin yang dikenang. Pulau Panan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun saya ucapkan selamat maju jaya semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, taufik dan hidayah. Taufik kekuatan, hidayah petunjuk untuk membuat yang terbaik. Buat yang terbaik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, Tuhan balas yang baik-baik. Okey? Jadi
Itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.